Setakat ini kita membicarakan tajuk percaya kepada hari akhirat itu sebagai satu rukun iman yang kelima untuk akad nikah, untuk sah akad nikah, untuk ujian periksa anak-anak. Setakat itu sahaja. Kita tidak mendalami apa falsafah di sebalik memahami rukun Islam yang penting ini. Sebelum saya pergi jauh, dalam Al-Quran digandingkan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat ini didekatkan. Terlalu banyak occasion, terlalu banyak tempat-tempat yang Tuhan gandingkan beriman dengan Allah tadi dengan beriman dengan akhirat dalam banyak ayat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk-Datuk, Datin dan sedang hadirin sekalian. Selamat kita berjumpa lagi untuk sesi meningkatkan kefahaman kita mengenai perkara-perkara penting dalam agama ini. Pada petang ini ada dua rakaman dibuat ini. Ya, tuan-tuan sekalian, tajuk petang ini bunyinya simple saja, iaitu significance mempercayai beriman, bukan mempercayai. Kita kena guna betul significance atau kepentingan beriman kepada hari akhirat. Tajuknya simple saja dan kita pun selalu sebut benda itu begitu. Cuma saya nak ulaskan dalam aspek ilmiahnya, dalam aspek apa relevannya hal-hal begini dalam konteks akidah kita yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Setakat ini kita membicarakan tajuk percaya kepada hari akhirat itu sebagai satu rukun iman yang kelima untuk akad nikah, untuk sah akad nikah, untuk ujian periksa anak-anak. Setakat itu sahaja. Kita tidak mendalami apa falsafah di sebalik memahami rukun Islam yang penting ini. Sebelum saya pergi jauh, dalam Al-Quran digandingkan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat ini didekatkan. Terlalu banyak occasion, terlalu banyak tempat-tempat yang Tuhan gandingkan beriman dengan Allah tadi dengan beriman dengan akhirat dalam banyak ayat. Antaranya Tuhan sebut walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, surah Al-Baqarah 177. Kebaikan itu ialah siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Firman Tuhan lagi, man amana billahi wal yaumil akhir, pun disebutkan ayat yang digandingkan beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Wa amila salihan, dan mereka membuat baik, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, surah Al-Baqarah juga 62. Terdapat tempat yang lain Tuhan sebut zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Lagi sekali digandingkan, sehingga ulama kata boleh dikatakan hampir setiap halaman Al-Quran itu sama ada indirectly atau directly mention mengenai hari akhirat ini. Apa kepentingannya? Saya sebut benda ini begini, tuan-tuan sekalian. Saya ternampak tendensi setengah-setengah umat Islam tidak berminat untuk membicarakan benda-benda begini. Ini tendensinya telah ada macam itu. Bahkan kalau kita kata kita ni nak mati, kita nak pergi ke akhirat, ada komen-komen, Allah kita ustaz, kita tak usah fikir lagi bab mati ni, kita fikir bab hidup ni dulu. Kehidupan kita ni memang teruk ni, kita fikir bab mati dulu. Orang tak pernah cerita balik kepada kita pun apa yang jadi. Kita nak hadapi masalah kita sekarang ni. Masalah mati tu nanti dululah. Cakap macam ni cukup banyak di kalangan orang Islam sendiri. Sikap-sikap macam ni menggambarkan mereka tak nak ambil kisah hal-hal akhirat ini. Hal-hal akhirat ni, perbincangan mengenai akhirat ni perbincangan yang terlalu
Lalu apa kita nak kata? Tak relevan lah dengan keadaan semasa. Seolah macam gitu. Sedangkan tuan-tuan sekalian, apabila kita membicarakan agama, pembicaraan mengenai kehidupan lepas mati itu lebih utama lagi daripada kita membicarakan hal-hal di dunia ini. Bahkan yang dikatakan agama itu antara elemen utama ialah kepercayaan kepada hari akhirat. Kalau setakat dunia dengan dunia sahaja, maka berlakulah pemisahan, dunia tak nak campur dengan agama. Hal ini dia tak terlibat dengan agama. Hal ini tak terlibat dengan agama. Akhirnya tinggal agama itu di masjid, di surau atau majlis-majlis akad nikah. Nak sebut bab-bab akhirat, setengah-setengah orang Islam sampai pada peringkat macam itu. Jadi kepentingan akhirat itu hanya untuk bilang rukun iman, untuk sah akad nikah. Tu imam kata sah, kamu dah tahu rukun iman 6. Itu aja. Sejauh mana rukun iman yang kelima ini itu percaya akhirat tadi menentukan sikap dan personality dia. Yang itu yang kita nak tahu sangat. Sejauh mana beriman dia kepada hari akhirat tadi mengubah tingkah lakunya. Apa sebab? Ini yang kita nak bincang petang ini. Tuan-tuan sekalian, ramai di pada kalangan manusia sendiri, terutama orang kafir lah, dia menganggap mati ini mati habis. Dan setengah-setengah dia mengatakan begini, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Surah Al-Mu'minun. Hidup kita ni di dunia aja. Kita mati dah, kita hidup di sini. Kita nak dibangkitkan, entah ya entah tidak. Ini sikap orang kafir. Sikap orang Islam pun taklah macam itu, tetapi tak serius tentang benda-benda akhirat begini. Saya nak cerita bagaimana orang Islam tak serius tentang akhirat ini. Kalau kita bercakap, kata awak jangan ambil rasuah ini, nanti kena bicara, kena tangkap. Awak jangan buat begini, nanti kena ambil tindakan polis. Dia agak takut. Dia bimbang, dia elak juga. Ada yang tak takut pun, memanglah. Ada yang tak takut pun tentang hal dunia ni. Sebab apabila undang-undang tu agak longgar, orang tak takut juga undang dunia. Tapi tak akhirat. Jangan buat salah nanti masuk neraka. Buat kebajikan banyak-banyak nanti masuk syurga. Ayat-ayat begini sejauh mana mengubah sikap dia. Saya bagi contoh selalunya macam ni. Minta maaf contoh yang saya selalu ulang. Kalau berita tentang punishment di dunia ini, kalau kita bawa motokar lah, kita terserempak dengan bomba yang menyekat, kata jangan pergi Encik, dalam 30 km di depan kebakaran besar berlaku. Dia terus percaya, dia tak tanya banyak-banyak dah. Lebih-lebih lagi kalau yang cakap tadi pakaian bomba dengan uniformnya, dia percaya terus, dia pusing motokar balik. Sebab dia takut kebakaran di depan tu. Begitu juga nelayan-nelayan di Laut Cina. Jangan pergi ke laut dalam masa seminggu ni, ombak bergelombang sampai 3-5 meter, 6 meter. Terus dia orang tak pergi. Percaya. Mengapa? Takut kepada ombak laut, takut kepada kebakaran. Tapi kalau kata jangan mencuri, jangan menipu, jangan menyeleweng, neraka itu lebih panas daripada bomba itu, lebih panas daripada kebakaran itu. Ombak laut tadi mungkin kamu boleh selamat, tapi berapa orang yang hendahkan berita-berita macam ini? Adakah dia boleh berhenti daripada maksiat itu kerana takut kepada siksa Allah? Adakah dia nak buat kebajikan kerana inginkan pahala daripada Allah? Ini persoalannya. Masalahnya tuan-tuan sekalian, timbul sikap-sikap begini sebab ramai daripada kalangan orang Islam, sejauh mana dia percaya tentang akhirat ini, keyakinan kepada akhirat dari sejauh mana dia percaya, yang mengubah sikap hidup dia. Kalau kita tengok di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang keempat di awal permulaan surah Al-Baqarah, kita baca Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih,
hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di penghujung ayat yang keempat itu. Antara ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa daripada awal tu sampai habis. Tapi di bahagian akhir tu dia kata, kamu beriman iaitu orang yang bertakwa ni ialah yang yakin kepada hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakin. Dia tak kata percaya aja. Percaya tapi tak yakin lain. Banyak orang dia sekadar percaya tapi tak yakin. Percaya tapi tak yakin, itu bahasa selalu disebut. Jadi yang berlaku sekarang ini, saya berpendapat, mengapa orang begitu mudah melanggar hukum Allah? Dia hanya percaya ada neraka tapi yakin atau tidak kepada neraka. Kalau dia yakin seperti mana dia yakin berita bomba tadi, dia tak langgar hukum Allah. Bahkan panasnya api neraka tu berapa ratus kali ganda lagi. Tentu dia tak berani buat maksiat. Tapi kepercayaan yang sampai atau tidak kepada tahap keyakinan. Tapi kalau janji nak bayar brim beratur daripada pagi, sebab dia percaya dia dapat betul. Tapi kalau janji nak beri pahala, tuan-tuan boleh tengok. Saya bukan nak compare kata benda itu. Ialah sebab saya nak tengok sejauh mana kepercayaan tadi sampai pada peringkat keyakinan. Sebab yang nak mengubah sikap kita, untuk kita mengubah perangai-perangai tak elok tadi, apabila kita yakin seksa Allah itu amat pedih. Diulang dalam Al-Quran terlalu banyak. Amat pedih, amat dahsyat dan sebagainya. Sejauh mana berita-berita akhirat macam ini menakutkan orang itu untuk melakukan maksiat. Sejauh mana berita-berita yang menyeronokkan balasan syurga tadi menjadi motivasi untuk dia buat kebajikan. Ini di sebalik konsep keyakinan kepada hari akhirat. Bukan setakat bilang. Itu satu signifikan. Mengapa kepentingan kita, keyakinan kita kepada hari akhirat. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, hebat macam mana kita hidup di dunia ni pun, secanggih macam mana kita memiliki, macam mana kekayaan kita miliki, tetap ianya sementara. Tetap ianya sementara. Dan realiti ini tak dinafikan oleh siapa juga. Sebab dia tengok jumlah kematian hari-hari. Jumlah kematian hari-hari dia tengok. Masuk saja di alam barzah, bermulalah hidup di alam akhirat. Bermula. Tapi sekarang ni melihat kematian hari-hari, tengok je lah. Adakah itu mengisahkan dia yang dia juga akan menuruti benda ni? Saya tak tahu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, percaya kepada benda-benda agama ni, kalau setakat kita tamatkan setakat dunia ni saja, agama tidak mempunyai erti apa-apa. Sama saja dengan orang takut penjara. Orang yang ada peluang boleh lepas, dia tak takut pada penjara. Kerana dia ada berpengaruh, dia apa semua, dia boleh lepas. Makanya takut pada penjara ni orang golongan bawah. Bermakna di dunia ni macam itu saja. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita mengisafi yang kehidupan yang abadi yang kita akan alami, itulah yang dinamakan akhirat. Bahkan kita yang mendapat keindahan di dunia ini, mendapat berbagai-bagai keseronokan pun kadang-kadang di peringkat 1/3 umur terakhir tu je. Kadang-kadang nak pencen tu dia fikir graduati banyak. Boleh, itu saja. Itu pun tak sempat dapat. Kena stroke, masuk 3-4 hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setakat itu saja. Kalau kita limitkan kehidupan kita ni setakat dunia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, masalah akhirat bukan masalah percaya, tapi masalah yakin. Percaya dengan yakin. Sampai peringkat boleh mengubah sikap seseorang itu. Kalau setakat percaya dan tak yakin, perangainya tak berubah, duduk macam itu juga. Sedangkan berita dunia dia boleh berubah. Dia tak nak pergi langgar arahan bomba tadi, dia boleh ikut. Tapi berita akhirat tentang syurga neraka ni, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Adakah orang yang macam ini dianggap yakin atau tidak kepada neraka? Yakin atau tidak kepada hari akhirat? Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Tuan-tuan boleh jawab sendiri.
Ini yang saya nak timbulkan tentang signifikan ataupun kepentingan beriman kepada akhirat. Bukan sekadar bilang, tetapi sejauh mana keyakinan kita kepada apa yang Tuhan sebut, terutamanya azab-azab dia, siksaan akhirat, neraka, dan juga janji pahala-pahala yang berbagai-bagai. Sejauh mana benda itu boleh mengubah tingkah laku kita daripada yang jahat kepada yang baik. Kerana kita yakin berita itu, semua berita itu ialah berita akhirat. Kalau tak sampai kepada label macam itu, maka sekadar kita bilang je lah. Sekadar kita kata percaya tapi tak yakin. Tuan-tuan sekalian, konsep mempercayai carnation atau percaya kepada kebangkitan semula, kita panggil al-ba'ts, dalam agama-agama lain pun ada. Sebab itu Fir'aun membina berbagai, sebab dia kata dia akan dibangkitkan besok, itu akan menemani dia. Tetapi tuan-tuan sekalian, kesemua itu berita-berita mengarut yang dicipta oleh manusia. Dan berita yang paling sahih ialah berita yang dibawa oleh Al-Quran. Dan tuan-tuan sekalian, perbincangan tentang akhirat ini bukan perbincangan remeh. Berita-berita akhirat ini berita yang dapat daripada bukti yang tangible evidence, iaitu daripada ayat-ayat Quran yang banyak. Jadi jikalau orang sekadar membilang tentang akhirat ini tak mengubah tingkah lakunya, maka saya bimbangkan percaya tapi tak yakin, atau entah percaya entah tidak. Wallahu a'lam. Ini yang menjadi perkara yang saya nak sebutkan tuan-tuan sekalian. Lagi perkara yang patut diberi perhatian tuan-tuan sekalian tentang hal ini. Saya lah, apa benda yang saya nak buat, kalau sekadar label dunia saja, benda itu terlalu remeh. Kita boleh kelentong, kita tak betul pun kita dapat benda itu semua. Sebab manusia menilai hanya daripada luar. Tetapi penilaian di akhirat ialah penilaian yang berdasarkan kepada fakta yang sahih, keadilan yang paling abadi. Bahkan kalau kita baca surah Al-Kahfi ke Al-Mulk, setiap malam kita baca itu, tidak ada satu benda yang tak tercatat di dalam oleh kiraman katibin kikanan yang kita buat untuk dinilai pada hari mahsyar. Begini tuan-tuan sekalian ya. Disebutkan dalam kitab ini kepentingan kita membicarakan masalah hari akhirat ni begini. Kalau kita tengok di dunia ni lah, orang yang buat baik kadang-kadang tak disanjung. Bahkan banyak orang baik diketepikan. Yang disanjung ialah orang-orang yang kadang-kadang kita nampak tak baik pada rekod kita. Bahkan sekarang ini banyak orang tak puas hati dengan sistem keadilan yang orang yang berjaya tidak diberi ganjaran sepatutnya, orang yang pandai kipas diberi ganjaran sepatutnya. Kalau kita tengok bagaimana sistem SSB itu ditamatkan kerana nampak ketidakadilan. Orang yang mengejar untuk dapat menegak melentang ini, tahun itu dia bekerja berhabis-habisan, tapi setelah dia dapat, dia menghilangkan diri. Jadi hasilnya tak setara mana juga. Jadi kalau kita nak tengok tuan-tuan sekalian, terlalu banyak ketidakadilan di muka bumi ini. Kita kata macam inilah. Saya ditipu oleh seseorang RM10,000. Saya nak mencari keadilan. Saya kena ambil lawyer, mungkin kena RM50,000. Baru dapat keadilan. Itu belum tentu jamin menang. Jadi akhirnya pakai, habislah. Sebab itu kita banyak kes-kes rumah terbengkalai yang buat berapa ramai yang sampai kepada peringkat mahkamah. Tak berani ambil tindakan. Sebab tak mampu dengan duit. Dia nak bayar down payment pun dah teruk. Ya tak? Jadi akhir-akhirnya habis nangis gitu, dah ambil down payment semua tak tahu apa jadi. Betapa banyak jadi. Kononnya nak mencari keadilan, buat agreement macam-macam, nak menjadi apa? Protect kepada kita. Tapi sejauh mana kita dapat protection sebenarnya? Auta yang banyak. Jadi tuan-tuan, apa yang saya maksudkan di sini, kalau kita mengharapkan keadilan di dunia ni sahaja, kerana kita kenal somebody, kita mempunyai duit yang banyak, kita tak akan dapat.
Kalau kita nak senaraikan benda-benda yang kecewa dalam hidup ni kerana ketidakadilan ni terlalu banyak. Tetapi bagi orang yang beriman dengan hari akhirat, dia ada cara penyelesaiannya. Dia kata tak apalah, di dunia dia dapat, tapi di akhirat besok Tuhan ada. Itu ayat-ayat yang selalu diguna. Tak apa, di dunia dia bolehlah lari, tapi di akhirat dia terimalah. Jadi bagi orang yang yakin kepada akhirat, dia bercakap gitu dengan penuh puas hati. Walaupun dia ditipu berkali-kali, dia teraniaya berkali-kali, tapi dia masih mampu senyum. Dia tidak kecewa dan tak putus asa, sebab dia yakin kepada pembalasan Allah di akhirat. Sebab Tuhan janji berkali-kali dalam Al-Quran, siapa wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang buat baik walaupun sebesar biji darah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang buat jahat, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang buat maksiat walaupun sebesar zarah, dia akan lihat hukumannya. Maka pegangan-pegangan macam ini kita boleh tidur tenang walaupun kita ditipu dan sebagainya di dunia. Kalau tak percayalah, katalah orang menzalimi kita lah, 4-5 perkara yang kita tertipu dengan orang. Kita dendam, kita nak ambil lawyer, kita nak upah orang, pukul dia apa semua, tapi kita lebih tension lagi, lebih tegang lagi. Sebab kita tak puas hati, kita nak ambil tindakan tapi tak sampai ke mana juga. Maka yang lebih baiknya redha dengan apa yang berlaku, takdir Tuhan, serah Tuhan menentukan keadilan sebenarnya. Maka pegangan ini tuan-tuan sekalian, itulah maksud konsep percaya kepada hari akhirat, iaitu percaya kepada keadilan Tuhan, percaya kepada ganjaran yang Tuhan akan berikan. Dan itu menenangkan kita walaupun di dunia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, itu satu aspek bagaimana keadilan yang kita dapat di akhirat itu lebih pasti berbanding dengan keadilan di dunia ni yang kita nampak banyak auta, tak tercapai kepada semua orang. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah sejauh mana orang-orang yang teraniaya, yang tertipu dan berbagai-bagai tadi, dia boleh mendapat keadilan yang dia berjuangkan walaupun melalui prosedur yang betul. Akhirnya kadang-kadang orang yang tak betul tu tadi, yang kerana dia duit banyak, dia boleh ambil apa berbagai, dia yang mendapat keadilan pada pandangan manusia walaupun pembohongan yang berlaku. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang berpegang kepada akhirat macam ini, Tuhan bersebutkan wal waznu yauma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Iaitu Tuhan sebut pertimbangan pada hari itu, iaitu hari akhirat, hari kiamat ataupun hari mahsyar, kesemua pertimbangannya benar dan adil, pasti. Siapa yang berat pertimbangannya, yang berjaya, maka dia akan mendapat kejayaan. Siapa yang ringan pertimbangannya, banyak maksiat, maka orang itu mereka telah merugikan diri mereka sendiri di dunia, tentang kerana mereka telah menzalimi ayat-ayat kami ketika di dunia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apa yang saya nak sebutkan pada malam ini, signifikan mempercayai akhirat ini bukan sekadar kita bilang, bukan sebagai bahagian daripada rukun iman, tapi kepentingannya, kepercayaan kepada akhirat inilah yang menjamin kita menjadi manusia yang tulen, baik pada pandangan orang, walaupun orang tak nampak kita baik, tapi kita baik betul. Misalnya, kalau kita berseorangan, kita boleh elak daripada undang-undang dunia, kita boleh buat perkara-perkara tak elok kalau kita orang tak tengok. Tapi kalau dia percaya kepada akhirat, dia percaya kepada hukum Allah, dia tetap tak buat maksiat walaupun dalam keadaan dia berseorangan. Di sini kepentingan mempercayai akhirat tuan-tuan sekalian. Kemudian disebutkan dalam beberapa tempat apabila berita-berita tentang akhirat ini dibawa oleh Nabi pada zaman Nabi mula-mula mendatangkan Islam,
Yang banyak mereka bohong atau mereka tak terima dengan dakwah Nabi tentang berita akhirat inilah. Antaranya nak dibangkitkan semula betul tak betul. Mereka tak percaya, bahkan mereka kata begini antara ayat-ayatnya. Surah Qaf ayat 13. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Surah Qaf ayat 1 hingga 3. Iaitu mereka begitu kagum dan mereka begitu rasa pelik. Datang Nabi membawa berita tentang hari akhirat ini. Mereka kata benda ni pelik, ni dah mati jadi tulang, dah kita nak hidup semula ni. Ini satu kemungkinan yang amat tipis. Itu antara punca-punca dakwah Nabi tidak diterima. Bahkan mereka kata dalam surah Al-Mu'minun yang saya dah baca tadi, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Hidup kita ni di dunia ni saja. Kita hidup dan kita mati di sini saja. Wa ma nahnu bimab'usin, dan kita tak dibangkitkan lagi dah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita melihat telatah ramai di kalangan orang Islam sendiri. Kalau kita tengok orang bukan Islam tu tak apalah, memang dah bab-bab begini ni tak termasuk perhitungan kepada mereka. Tapi kalau kita tengok di kalangan orang Islam sendiri, yang pertama mereka tak berminat nak membicarakan benda-benda begini. Yang kedua, sejauh mana keyakinan, kepercayaan mereka kepada hari akhirat tadi terlalu longgar sangat. Sedangkan bukti-bukti nyata daripada dunia sendiri, kita hidup ni walaupun canggih mana amat sementara. Sebab itu kalau kita bermati-matian berusaha mencari kekayaan dan sebagainya, kalau setakat finalnya di dunia ni saja, amat rugi. Sebab tu kalau kita tengok banyak dah ceramah-ceramah diberikan, kalau kita mempunyai simpanan banyak tapi kita tak buat kebajikan, kita tak infak, tak apa, benda tu habis je lah. Tinggalkan anak-anak atau tinggal orang kata sama dengan nilai-nilai benda lain. Yang kita nak bawa bersama dengan kita ialah kebajikan yang kita buat daripada harta tu. Infak kita, derma kita, perjuangan kita dengan harta benda. Yang itu. Tapi yang itu agak susah orang nak buat. Kerana sayang kepada benda tadi dalam konteks dia nak guna sepenuhnya. Kalau anjuran-anjuran berbentuk agama ni agak susah nak diterima. Tapi bagi orang yang meyakini akhirat, kalau tuan-tuan tengoklah, banyak jutawan-jutawan dunia yang kita dengar, mereka sponsor pergerakan-pergerakan Islam di negara-negara tertentu. Sampai bermilion-milion ringgit dibuat secara ilegal, secara undang-undang dunia lah. Di segi undang Tuhan, benar tu betul. Dia nak bagi bantuan kepada pejuang-pejuang pembebasan Palestin, pejuang-pejuang Chechen, dia bagi walaupun secara dunia ilegal bukan. Tapi di segi hukum, sebab dia bagi tu betul-betul nak menolong perjuangan Islam yang tulen. Yang tulen ni bukan pergerakan keganasan, yang tulen. Mereka tak sayang, tak apa lagi dah. Sebab kerana dia kata itulah tujuan hidupnya, iaitu untuk ganjaran Allah di akhirat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, keyakinan kepada hari akhirat ini semestinya menjadi satu turning point kepada kita untuk kita slow. Janganlah kita buat apa juga setakat tujuan-tujuan keduniaan. Kalau setakat tujuan-tujuan keduniaan semata-mata, kita tak mencapai apa-apa. Misalnya macam saya ni dah tua dah. Nak makan pun terhad, gigi ada 4 batang je sekarang ni. Nak tumbuh gigi palsu dia pun entah boleh makan, entah tidak, tak tahu. Jadi Tuhan tarik dah. Sedangkan nikmat makan tu antara nikmat yang paling penting, tapi Tuhan dah tarik dah separuh. Kemudian nak kahwin baru, dah tua dah, terlewat dah, laki-laki tak boleh. Jadi akhir-akhirnya, kalau kita tak jadikan matlamat ukhrawi, matlamat akhirat itu sebagai final kita punya destination untuk kita mencapai kebahagiaan hidup, kita tak sampai ke mana. Tapi ada orang-orang yang secara sinis menjawab, cakap Ustaz Asyid tu cakap escapism, dia dah lewat, dia tua, dia kata gitu pula. Cuba dia masih muda. Memanglah benda tu, siapa yang kekal dengan mudanya? Dia akan jadi tua kalau dia hidup lama.
Kadang-kadang tak sempat tu dia pergi dulu. Jadi semua proses ini proses yang akan menuju kepada akhirat. Secara cepat pun dia, secara lewat pun dia. Melainkan ada orang yang kekal tak mati-mati. Siapa dia? Nabi Isa pun akan turun juga kemudian. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, jadikanlah masalah keyakinan kepada akhirat ini pengubah tingkah laku kita yang paling utama untuk kita slow down kalau kita terlalu masih keduniaan. Itu maksud dalam mempercayai akhirat. Kemudian satu sebab lagi yang menjadi punca jadi begini, sebelum saya sebut ayat Quran ini, kerana sayangnya kepada dunia, keindahan dunia ini menyebabkan dia tak nak berkorban untuk akhirat. Misalnya harta dunia banyak, kalau dia bagi derma banyak tu untuk akhirat, tapi sayang. Nak bagi infak banyak, sayang. Nak bangun buat kebajikan banyak-banyak, bahkan ada komen-komen bangun Qiyamul Lail itu mengurangkan produktiviti anak-anak muda. Kalau besoknya dia nak bangun, dia nak pergi sekolah tak boleh. Oh, bangun Qiyamul Lail itu negatif efek kepada orang Islam. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok, bangun Qiyamul Lail itu sebagai simbol bagaimana keyakinan seseorang itu kepada kehidupan lepas mati ini, mengatasi daripada kehidupan dunia. Apabila dia berseorangan dalam gelap, bangun sembahyang tahajud, hatinya tidak ada rasa lain, dia begitu rapat dengan Tuhan. Sebab itu Qiyamul Lail sebelah malam tu dianggap antara fadilat-fadilat yang cukup tinggi, kerana hatinya begitu dekat dengan Tuhan. Sebab dia buat itu terkeluar daripada manusia biasa, tak tengok dia, tak lihat dia dan sebagainya. Apa sebab dia boleh buat begitu? Keyakinannya kepada akhirat selalu kuat. Sebab itu kalau kita buat apa-apa pun, kalau terlalu banyak dengan kerana dunia, pahalanya kurang. Bagi derma, bagi orang tengok, kena tulis nama dia, kurang sebab kerana dunia. Tapi bila dia bagi derma banyak-banyak, nak disembunyikan, bahkan orang tanya pun dia tak nak apa, tak nak cakap, itu baik sebab kerana akhirat. Bermakna dalam penilaian baik buruk ni pun, kalau dikeranakan dengan kerana dunia, kurang kualiti dia untuk sanjungan, untuk pujian, untuk orang nilai. Kalau naik pangkat untuk nak diberi dia punya rekod kecemerlangan dan sebagainya, setakat dunia. Tapi benda tu kalau segi Tuhan mengurangkan markahnya. Sebab kerana bukan kerana tujuan-tujuan ukhrawi dia panggil, tujuan-tujuan keredaan Allah di akhirat. Tuhan tanya ni sikap-sikap macam ini ni. Saya nak baca satu ayatnya. Surah At-Taubah ayat 38. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila diseru kepada kamu, pergilah berjuang pada jalan Allah, pergi sanggup berjihad pada jalan Allah. Saqaltum ilal ard, tapi kamu rasa berat, kamu tak nak pergi, takut matilah kot. Suruh berjuang tak nak pergi. Tuhan tanya lagi, aradhitum bil hayatid dunya, adakah kamu rasa seronok kehidupan dunia kan kamu takut mati? Adakah itu puncanya? Memanglah orang yang tak nak buat baik, orang yang tak nak berjuang benda-benda kebaikan ni kerana sayang dunia. Aradhitum bil hayatid dunya minal akhirah, adakah kamu kerana sayang cinta kamu kepada kehidupan dunia tadi mengatasi akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Tidak ada lain keindahan dunia itu kalau berbanding dengan akhirat, sikit sahaja. Sebab itu dalam banyak ayat, berbagai-bagai keindahan dunia yang kita dapat kalau berbanding dengan nikmat di akhirat, Allah tak sampai setitik dibandingkan macam itu. Tapi mengapa manusia tak peduli? Manusia masih mengutamakan dunia, manusia masih mengejar dunia. Sebab masalah percaya tapi tak yakin. Masalah percaya tapi kurang yakin. Kalau dia yakin seperti mana dapat janji dapat berim, kalau dia yakin seperti mana takutnya dia nak pergi melanggar bomba tadi, tentu dia buat benda begitu. Level keyakinan tu rendah. Ini yang saya nak, tujuan saya membuat tajuk ini pada awal tadi, nak tingkatkan fahaman ini. Selagi kita tak yakin sampai peringkat macam tu,
kecintaan untuk nak buat baik kerana Tuhan janji tentang balasan-balasan tadi, maka selama itu cinta dunia mengatasi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, signifikannya kita meyakini akhirat tadi, sejauh mana dia mengubah sikap kita untuk kita berusaha habis-habisan sampai peringkat berjuang untuk tujuan akhirat. Bahkan tuan-tuan sekalian, segala kebaikan kita buat di dunia ini pun, kalau tak dikaitkan dengan tujuan ukhrawi, mungkin jadi sia-sia. Bagi derma, jadi kebajikan sampai akhirat atau tidak? Kalau kerana sanjungan, kerana puji, tak fikir kerana keridhaan Allah untuk dapat pahala, maka kemungkinan derma itu jadi derma saja, tapi tak jadi infak yang diterima. Tapi apabila dibuat betul-betul kerana Allah, bahkan dia sembunyi daripada orang nak sebut nama dia pun dia tak bagi, kerana Allah semata-mata tujuannya memenuhi kehendak tuntutan ukhrawi, maka dengan sebab itu dia menjadi nilai kualiti ibadah yang cukup tinggi. Selalunya benda-benda akhirat ni disebutkan tujuan ukhrawi. Ukhrawi itu maknanya benda-benda yang dikaitkan dengan akhirat. Dia perasaan begini tuan-tuan sekalian, makin kita lewat umur kita, makin kita banyak meninggalkan dunia, barulah terasa kita dah dekat dah. Waktu itulah orang kadang-kadang dia berubah, dia menjadi rajin. Tapi kalau tak sedar lagi macam itu, saya pun tak tahulah nak kata macam mana. Tapi lazimnya orang-orang yang agak lalai di peringkat-peringkat awal, tapi bila dia dah lewat umur dia mula mendekatkan dirinya dengan masjid, dia banyak berubah sikapnya, sebab dia terasa dekat dah dengan nak mati. Apa sebab dekat dengan nak mati? Sebab yang menunggunya bukan alam dunia lagi dah, tapi alam akhirat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, sebarang perbincangan, sebarang komen yang memisahkan akhirat daripada kehidupan, komen itu telah tersasar dan mungkin menjejaskan akidah. Banyak sangat sikap-sikap macam itu. Apabila kita sarankan apa-apa perkara untuk selari dengan agama, maka orang yang tak setuju tu, dia kata benda ni bukan ada kena-mengena dengan agama Ustaz. Benda ni kita nak buat sokan, kita nak buat sport ya, tidak ada kena-mengena dengan agama. Jadi bila dia kata begitu, kita nak cadangkan benda-benda supaya benda tu selari dengan agama, tak boleh. Sebab dia kata ini bukan terlibat agama. Dah banyaklah sikap macam itu. Apa sebab tak libat dengan agama? Memisahkan agama daripada kehidupan, memisahkan dunia daripada akhirat. Sedangkan dalam Islam, dunia ini perjalanan ke akhirat. Bekalan yang kita cari ni untuk akhirat. Kalau bekalan untuk dunia saja kita makan satu hari RM30 pun dah cukup. Ya tak? Tapi hendak sampai berjuta-juta, sampai berbilion-bilion tu untuk apa tu? Untuk dunia aja. Betul terfikir. Kalau setakat untuk keperluan basic, walaupun benda ni relatif antara A, B dan C. A mungkin dah cukup 3,000 sebulan atau 5,000 sebulan. B mungkin dia kena 30,000 sebulan. Tapi walau macam mana pun ada limit dia. Ni sampai lagi banyak lagi tak cukup. Lagi banyak lagi tak cukup. Penyelewengan pun lagi banyak. Ketika itu keduniaan mengatasi akhirat. Apabila kita sebut keduniaan mengatasi akhirat, maknanya sampai peringkat dia menyeleweng. Apa maknanya sampai peringkat dia menyeleweng? Tak timbul lagi dah masalah takut neraka. Tak timbul lagi dah masalah nak pada syurga. Walaupun dia dapat tutup berbagai-bagai penyelewengan itu dengan sikit sebanyak memberi derma begitu begini, tapi sebenarnya senario yang macam itu bukan senario yang menggambarkan ketulinan beriman kepada akhirat. Kalau tuan-tuan tengok para sahabat yang 4 itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu antara jutawan pada zaman dia. Tapi lepas mereka mati, tidak ada simpanan apa-apa untuk mereka sendiri. Semuanya dikorbankan untuk kepentingan agama. Sebab bagi dia akhirat itu penting. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita telah berada di penghujung perjalanan macam ini, seharusnya takutkan azab Allah di akhirat itu mengatasi takutnya kita kepada penjara. Itu maksudnya. Sehingga sebut saja benda tu dosa dan masuk neraka, kita terus takut, tak berani buat. Jangan kata masuk penjara baru takut, tapi setakat dosa, tak apa. Jangan macam itu.
Selagi macam itu sikap kita, tak sampai ke mana. Kemudian kalau benda itu buat begini, pahalanya banyak, cukup, terus dia berusaha habis-habisan nak buat begitu sebab dia nak pahalanya. Jangan bila buat begini kamu akan dapat kontrak ini, buat begini kamu akan dapat ini. Kalau setakat itu saja, maka ketika itu akhirat hanya menjadi perkara yang disebut, yang dipercayai atau tidak, diyakini jauh sekali. Ya tak? Dan ini menjadi, saya rasa sikap macam itu oleh kebanyakan orang Islam isu sejagat. Bahkan bercakap mengenai akhirat ni kadang-kadang diperolok-olokkan lagi pula. Dipermain-mainkan pula kalau cakap mengenai akhirat. Banyak kelang-kelang macam ini. Itu yang kita rasa sedih. Benda yang sepatutnya menjadi asas untuk dia berubah sikap, iaitu segala perjuangannya, segala apa yang dia buat demi kerana keridaan Allah untuk akhirat, untuk dapat pahala. Tetapi benda itu telah menjadi bahan mainan, bahan ejekan, bahan yang dianggap orang itu kolot. Dan inilah yang saya sengaja timbulkan apa maksud persepsi kita tentang kepercayaan dan keyakinan kepada akhirat ini. Kita bagi ruang kejap untuk azan. Dipersilakan. Saya nak sambung dalam 2-3-4 minit lagi. Sebelum saya nak berhenti, saya nak baca satu ayat surah Sejadah yang kita selalu baca tu. Tuan-tuan tengok daripada ayat 10 sehingga ayat 12. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Orang yang tak beriman dengan akhirat ini ataupun yang kurang percaya tentang akhirat ini, mereka kata, apabila kita dah jadi tanah di dalam tanah dah, bolehkah Tuhan nak hidupkan kita balik ni? Boleh ke? Bolehkah Tuhan nak jadikan, nak cipta kita balik semula ni, boleh ke? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Sebenarnya orang yang macam ini tak percaya hari akhirat, dan dia tak percaya boleh berjumpa dengan Tuhan di akhirat. Tuan-tuan sekalian, nikmat yang paling utama di akhirat bagi orang yang buat baik bukan syurga. Nikmat yang paling utama di akhirat bagi orang yang buat baik ialah bertemu dengan Tuhan. Syurga itu nombor 2, nombor 3. Bertemu dengan Tuhan. Lepas tu baru syurga dengan berbagai-bagai nikmat di dalamnya, bidadari dan lain-lain. Jadi orang-orang yang macam ini, mereka tak yakin bertemu dengan Tuhan. Bahkan kalau kita bercakap tajuk-tajuk bertemu dengan Tuhan di akhirat, ini menjadi satu bahan yang tak diminati untuk dibicarakan. Sedangkan itu perkara yang paling utama yang menjadi janji Allah kepada manusia untuk bertemu dengan dia di akhirat. Di dunia mustahil. Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum. Katakan wahai Muhammad, apabila malaikat maut telah diwakilkan untuk mengambil nyawa mereka, nyawa kamu semuanya, summa ila rabbikum turja'un, maka kamu akan kembali kepada Tuhan kamu, kamu akan mati maknanya. Pada waktu itu Tuhan sebut lagi, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Pada waktu itu, pada hari kiamat kelak, kamu akan tengok orang-orang yang melakukan maksiat ini tunduk kepadanya begitu, tunduk menyesal. Tunduk dan menyesal, tunduk yang tak boleh buat apa lagi, dah terlewat di depan Tuhan mereka. Dan mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhan kami, baru kami nampak sekarang ini. Mana sekarang ni di depan Tuhan tu, di akhirat tu, di depan Tuhan. Ya Allah, kami dah nampak sekarang ini, dan kami dengar dah. Boleh tak pulangkan kami balik ke dunia? Farja'na. Boleh tak hantar kami balik ke dunia? Dah tak boleh buat apa lagi dah. Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan semula ya Allah, ya Tuhan kami ke dunia ini untuk kami buat baik sebab kami dah yakin dah. Itu gambaran Tuhan kepada orang-orang yang tak ambil indah tentang akhirat, tak ambil indah tentang janji-janji Allah siksa neraka ini, akan bersikap macam itu pada hari akhirat kelak di depan Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, antaranya ayat yang lain Tuhan sebut, tak susah bagi Tuhan nak menghidupkan semula manusia. Nak menjadikan semula manusia tak susah bagi Tuhan. Dia menjadikan manusia daripada tak ada asalnya kepada ada. Bumi ni tak ada apa benda kepada ada pun mudah. Setakat nak menghidupkan semula
Manusia dah mati, lagi mudah kata Tuhan. Firman Tuhan yang menyebutkan hal ini. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dia yang memulakan mencipta alam ini daripada tak ada pun dia boleh buat. Tapi sekadar nak mengadakannya semula kali yang kedua paling mudah bagi Tuhan. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard. Kamu boleh melihat contoh yang ada di langit dan bumi itu. Tuhan boleh mencipta dulu, tak ada. Sekadar sekarang ni nak mengadakan semula setelah kamu dikiamatkan, itu mudah bagi Tuhan. Maka dengan sebab itu kejap ya. Sebelum saya berhenti ini, tujuan utama kita akan dibangkitkan semula hari akhirat ni, tujuan utama sekali untuk membalas. Orang yang buat baik dibalas dengan baik, orang yang buat jahat dibalas dengan jahat. Dan ini mesti asas keyakinan untuk kita berubah. Tuhan sebut dalam 2-3 ayat saya nak baca ini. Antaranya disebut begini. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak jadikan langit dan bumi ini sekadar nak main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tak jadikan langit dan bumi ini melainkan dengan ada kebenarannya. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi malangnya ramai manusia tak ketahui. Apa dia? Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Ingat, hari penentuan merupakan appointment kita yang menunggu kita, iaitu hari akhirat. Itu ayat Ad-Dukhan 38-40. Lagi satu, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidak jadikan langit dan bumi dan ada di antara keduanya itu benda sia-sia. Tapi itu sangkaan orang kafir. Mana hidup ni setakat dunia aja. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka neraka wailah bagi orang kufur yang tak percaya tentang akhirat ini. Am naj'alil ladzina amanu wa amilus solihat kal mufsidina fil ard am naj'alil muttaqina kal fujar. Atau adakah kami nak jadikan orang yang beriman tu sama saja dengan orang yang buat baik? Mana di dunia ni macam itu, tidak ada beza orang buat baik dengan orang buat jahat, sama je. Kadang-kadang orang buat jahat mendapat tempat, tapi di akhirat kami tak akan layan begitu. Pasti yang buat baik dibalas dengan baik, yang buat jahat dibalas dengan jahat, sebab keadilan Tuhan penuh. Sebab Tuhan sebut dalam ayat yang lain, yang itu surah Sad, dalam ayat yang lain, wa khalaqallahu samawati wal ard bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah menjadikan langit dan bumi dengan tujuan untuk menjadikan manusia itu di dunia untuk mereka berusaha, dan Tuhan untuk membalas setiap yang jiwa itu di akhirat kelak tentang apa yang mereka telah lakukan. Dan sebagai ayat terakhirnya saya nak sebut kuat juga lagi, surah, contoh tengok surah An-Najmu, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Surah An-Najmu ayat 31. Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Tujuannya Allah untuk membalas orang-orang yang buat jahat di dunia ini tentang apa yang mereka buat, keburukan, dan untuk membalas orang yang buat baik, untuk membalas kebaikan di akhirat. Jadi kesimpulannya, keyakinan kepada akhirat asas untuk kita melakukan yang baik, dan asas juga untuk kita meninggalkan perkara yang buruk, kerana kita yakin seksa Allah itu tidak ada tolak banding, dan kita yakin balasan Allah tidak ada tolak banding. Tetapi sejauh mana ini boleh menjadi motivasi untuk kita berubah, itu maksud di sebalik keyakinan kepada hari akhirat, bukan setakat bilang. Maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.